Bersama saya Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 869. Antara paparan utama. Beza Menteri Agama dahulu dan sekarang. DAP bertegas, parti berbilang kaum. Wanita amanah diam-diam ubi. iSet itu idea siapa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Agama yang paling dibenci oleh gerombolan perancang tebuk atap, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, ketika mengadakan lawatan rasmi ke Arab Saudi, beliau hanya menaiki penerbangan komersial. Tidak ada rombongan besar, hanya Tan Sri Pengerusi Tabung Haji dan 2 pegawai saya, ciapnya di Twitter. Beliau turut berkongsi gambar kenangan ketika lawatan tersebut dengan caption, antara momen trip rasmi ke Saudi di Mekah dan di Riyadh dengan Menteri Agama dan Menteri Haji. Terdahulu tularnya ular video yang memperlihatkan Menteri Hal Ehwal Agama Kerajaan Tebuk Atap Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad menaiki jet peribadi ke Riyadh, Arab Saudi. Zulkifli menjelaskan rombongan beliau ditaja sepenuhnya oleh Liga Dunia Muslim atau Muslim World League, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mendapat pembiayaan kerajaan Arab Saudi. Video yang dimuat naik di akaun Twitter bernama menunjukkan bekas mufti wilayah persekutuan itu menaiki Airbus A319 yang diketahui memiliki varian jet corporate. Salahkah beliau menerima tajaan untuk melakukan lawatan rasmi ke Arab Saudi? Setiausaha Agung Pakatan Harapan Saifuddin Nasution Ismail dalam komennya mengenai tajaan tersebut berkata, suatu ketika Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nikmat berhasrat ke Mekah, kemudian diberitakan pemergiannya itu ditaja seseorang. Terjadi polemik di kalangan rakyat, pro dan kontra. Tuan Guru kemudiannya membatalkan rancangan ke Mekah sekian adanya. Demikian almarhum Nik Aziz, ketika itu Mursyidul Ampas dan Menteri Besar Kelantan berpegang kepada integriti sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat. Almarhum bimbang bahawa tajaan itu ada udang di sebalik batu dan memaksa beliau berkompromi dengan prinsipnya pada masa akan datang. Tetapi apa salahnya Liga Dunia Muslim? Mereka bukan gerombolan tauqi korporat. Begitulah pemikiran orang yang naif dalam sepak terajang politik dunia. Menurut laman rasminya, Liga Dunia Muslim merupakan kumpulan Muslim moderat yang melihat penglibatan ulama dalam politik adalah ekstremisme. Justru pertubuhan itu menyokong penyenaraian 59 individu dan 12 entiti dari negara Qatar sebagai teroris oleh Arab Saudi, United Arab Emirates, UAE, Bahrain dan Mesir. Termasuk dalam senarai tersebut ialah pengasas Kesatuan Ulama Sedunia dari Mesir, Sheikh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Beliau merupakan seorang ulama yang amat disegani oleh para ilmuwan di seluruh dunia, penyokong pejuang Palestin, penentang Israel dan penentang Wahabisme. Justru menerima tajaan dari Liga Dunia Muslim berisiko meletakkan Malaysia dalam keadaan tidak lagi bebas dan berkecuali jika nanti ada tuntutan hutang budi. Justru dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, Jom Channel ingin berkongsi firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Nisa ayat 58 yang turut digunakan oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam tulisannya mengenai integriti. Terjemahan ayat tersebut, sesungguhnya Allah menyuruh kalian supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menjalankan hukum antara manusia, Allah menyuruh kalian menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah Al-Nisa
ayat 58. Inilah peringatan Allah kepada pemerintah supaya melantik hanya yang berkebolehan untuk sesuatu jawatan, bukan sekadar kelulusan akademiknya. Jangan sesekali Malaysia terseret dalam peperangan pihak bersekutu Arab Saudi terhadap puak pemberontak Houthi di Yaman yang telah memasuki tahun ke-7. Menurut Pejabat Kemanusiaan, bangsa-bangsa bersatu seramai kira-kira 233,000 orang, kebanyakannya orang awam, telah terbunuh dalam perang saudara di Yaman. Seorang menteri wajib memikirkan kesan akibat tindakannya pada jangka masa yang panjang, bukan semata-mata keselesaan jangka pendek diri sendiri. Adil dan integriti dalam kepimpinan bukan hanya kata-kata, tetapi ia hendaklah dilihat pada tindakan yang dilihat bijaksana secara berterusan untuk masa hadapan. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, mengajak rakyat negara ini supaya sama-sama terus mengejar impian Malaysia berdasarkan prinsip bahawa kuasa mesti digunakan untuk menyatukan rakyat Malaysia. Ini kata pemimpin veteran DAP itu untuk memastikan bahawa kepentingan bersama rakyat Malaysia untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi dan pekerjaan, pendidikan, perumahan, kesihatan, alam sekitar, pengangkutan, penghormatan terhadap budaya yang pelbagai dapat dipenuhi. Kita harus menolak pendirian untuk mendapatkan kuasa semata-mata untuk kuasa, ujarnya kepada sukarelawan ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama di Teater Impian Bukit Jalil pada hari Isnin 12 April lalu. Menurut beliau, DAP tidak cuba untuk nyah Cina, nyah Melayu, nyah India, nyah Kadazan atau nyah Iban atau mana-mana orang, tetapi sebaliknya menerima bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai pelbagai identiti berbeza, tetapi mereka semua pertamanya rakyat Malaysia. Katanya dalam sejarah 55 tahun DAP, parti tersebut telah menjadi mangsa pelbagai penipuan, fitnah dan pertuduhan yang tidak berasas. DAP telah difitnah sebagai anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja. Sedangkan sepanjang sejarah kita, DAP telah kekal komited kepada impian Malaysia untuk menjadikan negara kita sebuah negara hebat berkelas dunia, tegasnya. Beliau melihat impian ini hanya boleh menjadi kenyataan sekiranya semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau kawasan bersatu padu di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara untuk membina sebuah negara majmuk yang harmoni, adil, demokratik, progresif dan makmur. Kit Siang menyangkal kempen di media sosial yang menunduhnya menjual hak dan masa depan orang Cina di Malaysia dan mempersoalkan mengapa DAP tidak hanya meletakkan calon Cina di semua kerusi yang dipertandingkan DAP. Tuduhan terbaru adalah bahawa DAP mahu menyah-Cinakan parti ini dan bahawa DAP tidak boleh mencairkan identiti Cinanya untuk meremehkan atau merendahkan dirinya hanya untuk mendapatkan sokongan orang Melayu, katanya. Mengulas mengenai tuduhan bahawa beliau anti-Cina, beliau berkata ia dibangkitkan kerana beliau berkata belajar menulis Jawi tidak mempunyai kesan kepada identiti beliau sebagai seorang Cina, tetapi mengukuhkan lagi identitinya sebagai seorang rakyat Malaysia. Perkara ini telah diputar belitkan untuk mengatakan yang kononnya saya mengatakan yang seseorang perlu belajar Jawi untuk menjadi rakyat Malaysia, kata Kit Siang. Beliau juga menyuruh rakyat Malaysia supaya berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap mereka yang ingin melaga-lagakan hubungan perkauman dan keagamaan untuk menimbulkan kecurigaan, syakwasangka dan kebencian dalam masyarakat majmuk negara ini. Katanya ini sebagai sebahagian daripada usaha pihak berkenaan untuk mendapatkan semula kekuatan politik dan berusaha menentang usaha menyatukan nilai-nilai yang terbaik dari masyarakat pelbagai kaum, bahasa, budaya dan agama di negara kita. Walaupun tidak menyebut nama mana-mana individu, kenyataan Kit Siang itu dipercayai sebagai menyangkal tuduhan Naib Presiden MCA Datuk Seri T. Lian Ke bahawa DAP akan mengorbankan penyokong setianya semata-mata kerana mahu bekerjasama dengan UMNO.
DAP bersedia membentuk kerajaan dengan UMNO setelah gagal bekerjasama dengan parti lain. Ini telah menunjukkan warna dan kemunafikan yang sebenarnya dalam DAP. Ini juga menyebabkan ramai pemimpin dan penyokong akar umbi yang percaya kepada kecinaan DAP menjadi keprihatinan dan kebimbangan, tegasnya lapor The Star. Kata Lian Ker, DAP sebuah parti yang bergantung kepada provokasi, emosional dan eksploitasi undi Cina demi survival politik. Oleh itu, apabila undi orang Melayu menjadi penting dalam menentukan siapa yang menjadi pemerintah DAP atas nama pragmatisme politik, bersedia mengorbankan sebahagian daripada undi orang Cina mereka untuk mendapatkan lebih banyak undi orang Melayu demi membentuk pemerintahan berikutnya, tegasnya. Kelakar, parti yang komunis dan mengamalkan bigotry kecinaan menuduh DAP mengorbankan penyokong Cinanya kerana mahu bekerjasama dengan UMNO. Sedangkan pemimpin DAP memang tidak pernah mengaku ia parti Cina, namun ia mendapat sokongan masyarakat Cina yang melukut di tepi gantang UMNO dan berharap kepada undi Melayu ialah MCA. Parti itu sudah lama hidup melutut kerana takut mati berdiri. Wakil Rakyat Wanita Parti Amanah Negara, Amanah, tidak mendapat banyak liputan media seolah-olah mereka tidak wujud. Dari satu sudut, ia baik kerana tiada berita sensasi viral yang tidak menguntungkan parti. Jim Channel meninjau apa yang dibuat oleh Pengerusi Tetap Kesihatan Awam Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor, Dr. Siti Maria Mahmud, kerana sudah lama tidak muncul di siaran kami. Carian kami menemukan naib Presiden Amanah itu dalam hantaran di Facebook yang mengandungi kenyataan beliau berhubung portfolio dan profesionalnya, katanya. Hari Kesihatan Sedunia tahun ini mengangkat tema membina dunia lebih adil dan saksama demi memastikan semua individu memperoleh hak perubatan yang sama tanpa mengira agama, bangsa, jantina dan status sosial. Tanggungjawab berat ini berada di pundak pemimpin dan pihak berautoriti yang harus memastikan hak perubatan bagi semua rakyat dijamin. Beliau menjelaskan Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan dana sebanyak 56.5 juta ringgit menerusi portfolio jawatan kuasa tetap kesihatan awam bagi menawarkan beberapa insentif kepada golongan sasar. Antaranya, pertama, bantuan sihat Selangor bagi penyakit tertentu. Kedua, skim insurans peduli sihat dan skim rawatan jantung. Ketiga, program insentif rawatan TB. Keempat, skim peduli sihat penjawat awam. Dan kelima, program nutrisi makanan anak Selangor Anak Sihat dan program kesihatan mental akan datang. Beliau berharap rakyat negeri Selangor yang memenuhi kelayakan memohon insentif-insentif yang ditawarkan oleh kerajaan. Rakyat juga digalakkan mewar-warkan insentif ini kepada ahli keluarga, jiran dan rakan-rakan terdekat yang memerlukan bantuan, ujarnya. Menurut beliau, kebanyakan penyakit terutamanya penyakit tidak berjangkit, NCD seperti penyakit jantung, hipertensi, stroke dan diabetes boleh dicegah melalui langkah-langkah spesifik serta panduan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan dan para doktor. Amalan gaya hidup sihat juga membantu meringankan beban pesakit dan mengurangkan kos rawatan yang ditanggung oleh kerajaan. Mencegah lebih baik daripada merawat dan langkah pencegahan boleh diamalkan oleh individu secara konsisten, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Serdang itu. Beliau juga menyeru seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Selangor, untuk mendaftar bagi program imunisasi kebangsaan secara atas talian. Bagi mereka yang mempunyai capaian internet yang terhad, pendaftaran vaksin boleh dibuat melalui program outreach imunisasi COVID-19 Selangor Immunicell yang digerakkan oleh Pusat Hikmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri, Dun Parlimen Ahli Majlis, Ketua Kampung atau wakil yang terlibat. Semoga dengan inisiatif ini, seluruh rakyat di Selangor dapat menikmati hak perubatan yang sama sekaligus memperoleh kualiti kehidupan yang lebih baik, tegasnya. Nah, itulah Ahli Dewan Undangan Negeri Wanita Amanah yang diam-diam ubi, bukan diam-diam hanya mencantikkan diri sendiri atau pergi bercuti. Komitmen Siti Maria amat berbeza dengan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat
yang sering kontroversi. Setelah viral meminta isteri meniru gaya Doraemon yang menjadi lawa antarabangsa, beliau muncul menggayakan pakaian seumpama model. Pemimpin amanah juga tidak lari daripada COVID-19 ke New Zealand. Siti Mariah pernah menuntut agar 30% kerusi Pakatan Harapan sama ada di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri diagihkan kepada wanita. Semoga Majlis Presiden Pakatan Harapan melihat potensi wanita sebagai wakil rakyat, seperti contoh yang ditunjukkan oleh Siti Mariah dan rakan-rakan beliau di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri di seluruh negara. Ketika menghampiri pilihan raya negeri Sarawak, bermacam-macam kucalana berlaku dalam politik Malaysia. Terkini, isu Aisat yang tenggelam dalam kubur daulah terpendam kini muncul semula umpama hantu raya belaan tuannya yang menyembunyikan diri. Aisat adalah singkatan daripada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau dalam bahasa Melayunya, Convention Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum. Aisat adalah salah satu konvensyen yang telah diperakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 21 Disember 1965 dan dikuatkuasakan pada 4 Januari 1969. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menafikan bahawa beliau menteri yang bertanggungjawab meratifikasikan Aisat. Meratifikasi International Conventions on Human Rights ada dalam Manifesto PH dan ada dalam ucapan Perdana Menteri di PBB 2018. Tetapi saya bukan menteri tentang Aisat, ciapnya di Twitter. Beliau berkata demikian sebagai mengulas dakwaan Setiausaha Organisasi DAP, Anthony Locke Siofuk, bahawa idea untuk meratifikasi Aisat dan Statute Rome adalah daripada Saifuddin dan bukannya DAP. Namun tindakannya menjarakkan dirinya daripada isu Aisat dikritik oleh ahli Parlimen Lembah Pantai yang bersetuju dengan Anthony Locke. Menurut Fahmi Fazil, semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan gabungan itu tidak pernah membincangkan isu meratifikasi perjanjian tersebut. Sebaliknya, usaha berkenaan diusahakan oleh Saifuddin. Dalam ciapannya, Fahmi berkata, versi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris salinan akhir buku Harapan Pakatan Harapan sesuai dan suitable digunakan untuk janji 26 yang diluluskan oleh Majlis Presiden untuk meratifikasi konvensyen antarabangsa. Saya berada bersama dalam banyak mesyuarat tersebut. Tiada perbincangan tentang Aisat yang timbul. Berhenti sembunyi fakta sebenar kerana sebab tertentu. Baiklah, mungkin anda skeptikal kerana fahami ahli Parlimen Keadilan. Tentulah beliau tidak setuju dengan Saifuddin yang mengkhianati partinya, bersekongkol dengan Bersatu yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Justru, jom kita sorot apa yang ditulis oleh akhbar yang dimiliki oleh rakan partinya sendiri, iaitu PAS. Ketika isu Aisat meletup, Harakah Daily pada 9 November 2018 melaporkan, isu Aisat bukan harus dihalakan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama, YB Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beliau hanya pendengar setia dan menjadi penyerap tekanan sahaja. Fokus mesti lebih tertumpu kepada Menteri Luar Negeri, YB Datuk Saifuddin Abdullah. Beliau lebih serius dan konsisten mahu meratifikasi semua konvensyen tersebut sejak tahun 2013 lagi. Ketika Datuk Saifuddin menjawat Ketua Pegawai Eksekutif Global Moderates Movement GMM, beliau telah mengeluarkan pendirian untuk meratifikasi semua konvensyen tersebut setelah mengadakan satu perbincangan bersama dengan Kumpulan Pertubuhan Promosi Hak Asasi Manusia Prohem yang dipengerusikan oleh Tan Sri Simon Sipon pada bulan Disember 2013 di Kuala Lumpur. Demikian lapor akhbar lidah rasmi PAS itu. Akhbar tersebut juga mengungkit bahawa Saifuddin pernah menulis satu artikel bertajuk Menjamin Kebebasan Beragama dalam blognya bertarikh 30 Mac 2015. Beliau menyatakan GMM menyokong Kumpulan Kerja Hak Asasi Manusia HRWG dan Gabungan NGO Indonesia untuk advokasi hak asasi manusia dalam menyiapkan satu laporan khusus mengenai kebebasan beragama di Asia Tenggara. Beliau mencadangkan agar mengharmonikan undang-undang negara dengan instrumen-instrumen antarabangsa seperti ICCPR. Kemudian, Datuk Saifuddin Abdullah telah menegaskan dalam ucapan sulungnya di Wisma Putra
selepas dilantik sebagai Menteri Luar Malaysia secara rasmi pada 2 Julai 2018. As stated in our Pakatan Harapan manifesto, we aspire to sign all the international human rights conventions. There are 9 conventions of which we have only ratified 3. Lapor Harakat Daily. Nah, idea siapa sebenarnya ISET ini? Sudah terang lagi bersuluh. Untuk rekod, Saifuddin juga menteri pertama yang menyebut tentang kewujudan daulah terpendam sehingga ratifikasi ISET dan Statute Rome terpaksa dibatalkan. 15 bulan kemudian, semasa langkah Sheraton, kita dikejutkan dengan langkah Saifuddin yang mendedahkan beliau sebenarnya sebahagian daripada pengkhianat daulah terpendam itu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang dizalimi adalah diterima sekalipun doa dari orang yang jahat. Kejahatannya itu memudaratkan dirinya dan tidak memberi kesan pada doa tadi. Hadis riwayat At-Tayalasi. Pengkhianatan itu satu kezaliman terhadap rakyat yang memilih Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Cukuplah. Jangan ditambah luka rakyat ini dengan pembohongan baharu. Ingat, what goes around comes around. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Fatihah Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat menjalani ibadah puasa.